Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Untuk cerita kejap lagi, Nina akan cerita satu kes bunuh sepasang suami isteri. Disebabkan cinta yang buta, terlalu ikutkan perasaan dan kuat memberontak, akhirnya anak dorang yang dorang tatang selama ni kan bunuh dorang. Tapi kan anak dorang tak buat dengan tangan dia sendiri. Dia plan cantik-cantik apa semua, lepas tu dia suruh boyfriend dia yang bunuh mak ayah dia. Disebabkan pada masa tu cinta dorang ni masih lagi berkobar-kobar, maklumlah masih lagi remaja kan. Jadi si boyfriend ni pun ikutlah cakap girlfriend tadi. Akhirnya cinta buta tadi tu pun bertukar menjadi sebuah penyesalan yang tak berkesudahan apabila nasib dorang ni berakhir dekat penjara. Jadi kalau korang nak tahu cerita dia macam mana, keep watching this video till the end. Tapi sebelum Nina mula cerita, apa kata korang subscribe dulu channel Nina kalau korang belum lagi subscribe, okay? Sebabnya Nina ada banyak lagi cerita-cerita yang menarik yang Nina akan kongsikan dengan korang nanti. And so without wasting any time, let's get started. Sebelum Nina cerita apa yang jadi, Nina akan cerita latar belakang dulu tentang siapakah Elizabeth Hassom. Jadi mak Elizabeth bernama Nancy dan ayah dia pula bernama Derek, dan diorang ni telah berkahwin pada tahun 1960. Sebelum Nancy kahwin dengan Derek, dia sebenarnya dah pernah kahwin dan dapat 2 orang anak, tapi dia bercerai dengan suami dia. Manakala Derek ni pula adalah duda, anak 4, dan dia adalah seorang engineer. Jadi hasil perkahwinan diorang berdua ni kan, diorang dapat Elizabeth Hassom yang merupakan pembunuh kepada mak ayah dia sendiri. Sejak dari kecil lagi, keluarga Elizabeth ni memang selalu pindah di merata negara lah, dan akhirnya diorang telah settle down di Canada, iaitu di Virginia. Elizabeth juga dikatakan seorang pelajar yang sangat pandai dalam bidang akademik. Disebabkan Elizabeth ni adalah satu-satunya anak bongsu diorang, anak yang paling kecil kan, so mak ayah dia memang terlalu sayangkan dia. Lagipun jarak Elizabeth dengan adik-beradik tiri dia sejauh 10 tahun tau. Tu yang paling dekat tau. So parents dia berusaha bagi yang terbaik dan diorang telah hantar dia ke sebuah sekolah asrama penuh di London, iaitu di Wycombe Abbey. Awal tu Elizabeth memang susah lah nak sesuaikan diri dia dekat sana. Dia ambil masa jugalah, dan lama-lama barulah dia belajar cara adat, cara hidup orang sana macam mana. Masa Elizabeth tahun akhir dekat high school tadi tu kan, so parents dia telah daftarkan dia course sains dengan math sebab diorang nak dia jadi engineer macam ayah dia. Tapi Elizabeth tak boleh dalam course tu dan pelajaran dia semakin merosot, dan dia juga terpaksa extend study selama setahun lagi. Jadi start dari sinilah dikatakan Elizabeth dah mula benci dengan mak ayah dia. Bagi dia, mak ayah dia tak faham dia dan diorang ni meletakkan harapan terlalu tinggi dekat dia. Kes ni bermula bila ada satu kejadian ni yang mana Elizabeth kena tangkap atas kesalahan dadah. Tapi dia kata dia tak buat, kawan-kawan dia yang perangkap dia, sebabnya dia adalah pelajar asing kan. So cikgu-cikgu dekat sana lagi percaya orang asing yang buat. Jadi dia pun dikenakan hukuman yang mana dia tak boleh call parents dia selama beberapa hari, dan disebabkan kecewa, frust sangat-sangat, Elizabeth telah lari dari sana selama 5 bulan guys. Bila dia dah balik ke sekolah, kawan-kawan dia satu batch semua tu kan, semua dah habis study dan tinggallah dia seorang-seorang. Lepas tu disalahkan mak ayah dia sebab diorang buatkan dia kena extend study selama setahun lagi. Tapi Nina rasa tu salah dia kot, sebab dia yang lari dari high school tu selama 5 bulan. Cuba kalau dia tak lari, mesti dia dah habis study dengan kawan-kawan dia. Jadi tinggallah Elizabeth ni seorang-seorang dekat asrama, dekat dalam bilik tu kan, dan masa ni lah dia macam lagi kerap overthinking. Dia akan fikir yang parents dia tak adil, lepas tu dia akan fikir kesalahan apa yang parents dia pernah buat dekat dia. Salah satunya semasa dia umur 10 tahun, semasa dia sekolah dekat sekolah di Switzerland, dia kata dia pernah kena rogol. Lepas tu parents dia memang tak ambil pot langsung, dan itulah yang membuatkan Elizabeth ni benci sangat dengan dorang. Padahal sebenarnya dia tak kena rogol pun, tapi dia yang lebih-lebih. Nina tak sure apa yang jadi, tapi dia memang tak disentuh lah. Bukan tu je, Elizabeth ni juga kata dia pernah kena serang semasa dia sekolah dekat Nova Scotia sebab pekerjaan ayah dia. Dan disebabkan serangan tu, dia kata dia patah 2 batang gigi depan dia. Tapi tak patah pun sebab biasalah kan, dia memang lebih-lebih. Kiranya apa-apa kejadian yang pernah terjadi dekat dia, dia akan buat benda tu nampak lagi over, nampak lagi drama. Sepanjang tahun akhir dia dekat Wycombe Abbey tadi tu kan, dia dah terlibat dengan dadah dan juga hubungan songsang. Akhirnya Elizabeth pun kena buang daripada high school, dan dia pun tak bolehlah pergi ke college yang parents dia nak. Lepas tu girlfriend dia ni pun tak dapat sambung study dekat Oxford disebabkan masalah yang sama juga. Jadi diorang pun telah plan dan nekat untuk survive cara diorang sendiri, dan diorang pun mulalah cari masalah. Diorang mula curi makanan, tidur dekat rumah strangers, rumah yang diorang memang tak kenal. Diorang pergi hentam je tidur, lepas tu jual darah, melacur, dan juga diorang travel ke Perancis, Italia, Jerman, dan akhirnya diorang ni kena tangkap dan telah dibawa balik ke England. Kemudian parents Elizabeth ni pun ambil lah dia bawa balik ke Kanada dan berharap perangai dia ni akan berubah, sebabnya diorang dah penat sangat dengan nak jaga budak seorang ni. Tegur tak nak dengar, lepas tu nak ikut kepala sendiri, lepas tu kuat memberontak. Parents mana tak penat kan. Jadi bila dah balik dekat Kanada ni, mak dia pun daftar lah si Elizabeth ni dekat University Virginia. Tapi Elizabeth tak suka tau, dan dia benci mak dia sebabnya dia fikir mak dia cuba nak kongkong hidup dia balik macam dulu. Pada tahun 1984
tempat semasa dia study dekat sini, dia telah berjumpa dengan Jens Soring, 18 tahun yang berasal dari Jerman. Dan Jens ni adalah anak diplomat. Perangai Jens ni sebenarnya agak teruk jugalah, sebab ni dia ni sangat sombong dan suka cari pasal dengan pelajar lain. Dan maksud Nina kurang ajar lah. Masa tu pula Jens ni penyokong tegar Nazi tau, so lagi ramailah benci dia. Tapi bagi Elizabeth, Jens ni adalah seorang lelaki yang baik dan lemah lembut bila bercakap. Semakin dikenal Jens, dia rasa diorang ni macam ada banyak persamaan, terutamanya dari segi membenci keluarga sendiri. Elizabeth pernah menghabiskan masa dia berjam-jam dengan Jens semata-mata nak meluahkan perasaan tak puas hati dia terhadap parents dia. Jens ni pun benci family dia juga. Kalau ikut cerita Jens, dia punya nenek sebelah mak dia ni adalah seorang yang sangat kaya raya tapi kedekut. Selepas mak dan ayah dia bercerai, sepatutnya nenek dia ni kena bagi harta sikit lah. Kiranya ada hak lah dia dengan mak dia dekat harta nenek dia tu, tapi nenek dia tak bagi. So masing-masing lah meluah perasaan tak puas hati sampailah diorang ni rasa yang family diorang ni patut mati. Mak ayah Elizabeth ni pula tak suka dengan Jens sebab diorang rasa yang dia ni macam seorang yang suka bercakap sinis dan sombong. Parents Elizabeth ni pernah luah dekat Elizabeth pasal ni dan diorang tak nak Elizabeth kawan dengan Jens. Parents dia suruh Elizabeth ni kawan dengan lelaki lain dan lupakan Jens. Tapi memang taklah Elizabeth ni nak ikut bercakap mak ayah dia sebab bagi dia, Jens je yang faham dia. Elizabeth juga mengaku dekat parents dia yang dia memang sukakan Jens dan nak hidup bersama-sama dengan Jens. So hari tu berlakulah pertengkaran besar di antara Jens dengan parents dia. Kemudian Elizabeth dengan Jens ni telah sewa kereta dan diorang ni telah travel ke Washington DC. Dekat sana diorang ni telah check in hotel, lepas tu diorang pun layan movie dekat wayang dan enjoy lah, konon-kononnya nak lupakan masalah. Masa ni lah mak Jens telah berjumpa dengan parents Elizabeth dan berbincang pasal ni. Sampailah pada 30 Mac 1985, Jens dengan Elizabeth telah plan sesuatu, yang mana plan tadi adalah untuk membunuh mak ayah Elizabeth. Malam tu pada pukul 8 malam, Jens ni pergi ke rumah Elizabeth seorang diri dan ketuk pintu rumah diorang. Lepas tu bila ayah Elizabeth ni buka pintu, dia nampak si Jens ni. Dia tanyalah mana Elizabeth, tapi Jens cakap dia seorang diri je. Dan masa ni pun parents dia macam teragak-agak lah nak jemput si Jens ni masuk ke dalam rumah, tapi diorang jemput juga. Dan pada masa ni lah si Derek ataupun ayah Elizabeth ni jujur dengan Jens. Dia cakap yang dia tak restu hubungan diorang berdua dan dia tak nak Jens ni dekat dengan anak diorang. Kalau Jens degil, dia akan buat apa saja sampailah Jens ni kena buang universiti. Bila dah cakap macam tu, Jens ni terus sentap dan dia terus bangun tau. Lepas tu dia keluarkan pisau daripada poket seluar dia dan dia terus kelar leher Derek. Nancy pula terus berlari ke dapur sebabnya dia nak ambil telefon dan call polis. Tapi Jens terus serang dia dan tikam dia berkali-kali sampailah Nancy ni meninggal dekat situ. Derek ni pula cuba bangun dan dia pun bergelut dengan Jens, tapi akhirnya dia pun jatuh rebah ke lantai. Kepala Nancy dan Derek ditetak dengan sangat kejam sampailah kepala diorang ni hampir putus. Lepas tu Jens ni pun cepat-cepatlah cuci badan dia sebab ada percikan darah kan, dan dia terus tinggalkan rumah tu dan terus pergi ke DC. Dekat DC ni memang Elizabeth tengah tunggu Jens untuk baliklah ke hotel. Lepas dia tahu yang semuanya dah pun settle, dia pun happy lah sebabnya dia rasa diorang berdua boleh hidup selama-lamanya. Selepas beberapa hari kemudian barulah polis jumpa jasad Derek dengan Nancy. Awal tu polis ingat ni adalah kerja orang gila ataupun orang pengikut syaitan. Lagipun Derek dengan Nancy memang tak ada musuh dan diorang ni pun tak dirompak. Bila polis siasat Elizabeth dengan Jens tentang alibi diorang, okey, polis rasa diorang ni tak bersalah, tak terlibat. Tapi bila polis cek kilometer perjalanan kereta tu, dia macam kenapa macam lebih je ni. Kalau diorang mula drive kereta tu dari kampus ke DC, jarak tu cuma 240 batu je. Tapi dekat meter kereta tu menunjukkan yang kereta tu dah berjalan sejauh 669 batu. So maksudnya diorang ni telah drive kereta tu dari kampus ke DC, lepas tu ke Virginia dan lepas tu patah balik ke DC. Akhirnya Jens pun kena tangkap pada 5 Jun 1986 dan disoal siasat selama 4 hari. Jens pun mengaku memang dia yang buat dan dia cakap Elizabeth memang tak terlibat dalam kejadian ni. Masa tu dia cuma fikir yang dia nak jadi wira di mata Elizabeth. So nanti mesti Elizabeth akan macam bangga lah dapat boyfriend yang berani macam dia. Tapi pada masa tu polis telah terjumpa surat yang telah ditulis oleh Elizabeth kepada Jens tentang pembunuhan mak ayah dia. Kiranya dia dah merancang dah. Kalau korang nak tahu, diorang ni telah dihukum dan telah dibicarakan di Amerika, bukan Kanada. Nina pun tak tahu macam mana rule dia, tapi mungkin semasa kejadian tu diorang ni ada dekat DC ikut kan, walaupun kejadian tu terjadi dekat Kanada. Kiranya diorang ni adalah pesalah yang telah diekstradisi ke Amerika. Elizabeth ni juga telah dijatuhkan hukuman penjara selama 90 tahun dan hanya akan berlepera pada Mei tahun 2032. Jens pula telah dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup di Amerika. Jens pernah cakap kenapa dia mengaku dia bunuh parents Elizabeth, sebabnya dia tak nak Elizabeth ni nanti kena hukuman mati. Lagipun mak dia kan diplomat, so kalau dia kena penjara nanti, mesti dia akan dihantar ataupun diekstradisi ke Jerman. So dekat Jerman nanti ni dia akan dibicarakan sebagai seorang remaja dan dia punya had tempoh penjara pun pendek lah. Tapi lain yang jadi bila dia tak dihantar ataupun diekstradisi ke Jerman dan dihukum dekat Amerika dan hampir
kena hukuman mati guys. Tapi kan selepas perbincangan Mahkamah Hak Asasi Manusia di Eropah, dia cuma dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup je. Lepas tu bila dah masing-masing kena tangkap, duduk dekat dalam penjara, akhirnya Elizabeth ni telah memutuskan hubungan diorang berdua. Bukan tu je, Elizabeth ni juga cakap dekat polis yang dia tak bersalah, yang buat semua ni adalah James. Dia cuma mangsa keadaan je. Kiranya memang dia salahkan James tu 100%. James ni macam terkejut gila lah kot, sebab perancangan tu dia dengan Elizabeth, dia pergi bunuh tapi Elizabeth yang merancang. Lepas tu dia mengaku dekat polis pun sebab dia nak buktikan cinta dia, tapi bodoh sangat sebenarnya. Akhirnya pada tahun 2019, James dengan Elizabeth telah pun dibebaskan lebih awal. Disebabkan James ni berasal dari Jerman, dia pun telah dihantar balik ke Jerman, dan Elizabeth juga telah dihantar balik ke Kanada selepas 3 minggu diorang ni telah dibebaskan. Ada yang Nina baca tu, lepas James ni dibebaskan, dia still nak menegakkan kebenaran, mengatakan yang dia tak bersalah. Tapi itulah, kalau dah kau memang pergi bunuh orang, memang kau tetap pembunuh lah, tak payahlah nak tegak-tegakkan. Lagipun cinta tu kan buta, tapi ni memang buta betul ni kan. So okay guys, itu sajalah perkongsian Nina untuk hari ni. Nina harap korang suka. Kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, korang boleh subscribe di bawah dan turn on notification juga. Dan jangan lupa untuk follow Nina di TikTok dan Instagram. Kita akan jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum.